Selamat malam, salam sejahtera. Menghampiri PRU 15, banyak calon-calon menjadi bakal Perdana Menteri. Ada yang kata Najib akan jadi Perdana Menteri semula. Aku fikir tidak mustahil Najib akan jadi Perdana Menteri semula kalau dia dapat pengampunan di Raja. Kalau tidak, beliau mustahil jadi Perdana Menteri. Itu yang akan terjadi kepada Najib Tun Razak. Selain daripada itu, calon Perdana Menteri yang seterusnya ialah Ismail Sabri Yaakob. Walau bagaimanapun, juga berlaku pergolakan dalam UMNO sendiri berkaitan posto boy dan calon Perdana Menteri mereka. Kerana ada sebilangan daripada ahli UMNO yang kelihatan tidak berminat dengan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri untuk PRU akan datang. Selain daripada dua daripada mereka ini, ada juga yang mengatakan bahawa Perdana Menteri yang terbaik ialah Muhyiddin Yassin kerana sumbangannya dalam menangani pandemik COVID-19 dan juga beberapa sumbangan-sumbangan beliau sebagai Perdana Menteri yang terdahulu sebelum ini. Namun, yang paling mengejutkan kita ialah apabila seorang Perdana Menteri yang paling tua, ahli parlimen paling tua di Malaysia, kini bakal dicalonkan semula sebagai Perdana Menteri. Belum aku cakap namanya, anda sudah pasti tahu siapa lagi kalau bukan Tun Mahathir Mohamad. Tun Mahathir mengakui hari ini bahawa beliau tidak bersedia menjadi Perdana Menteri, tapi orang suruh juga dia jadi Perdana Menteri. Wow. Jadi, adakah kemungkinan besar Tun Mahathir akan mencapai umur 100 tahun sebagai Perdana Menteri tertua pernah ada di dunia, bukan lagi di Malaysia? Menjadi persoalan kepada saya ialah bukan tentang kebolehan Tun Mahathir memimpin, bukan tentang kredibiliti beliau, tetapi yang menjadi persoalan saya ialah sejauh mana ketahanan tubuh badan Tun Mahathir menjalankan tanggungjawab saya sebagai Perdana Menteri. Kerana anda tahu, menjadi Perdana Menteri bukan sekadar duduk di kerusi empuk, tetapi perlu ke sana, ke sini, ke sana, kemari. Bukan sekadar menyampaikan ucapan, merasmikan dan sebagainya, tetapi perlu melawat kawasan tersebut untuk mengetahui keadaan semasa ataupun keadaan sebenar tempat tersebut. Contohnya, kejadian banjir yang berlaku di Baling Kedah baru-baru ini perlu datangnya secara fizikal Perdana Menteri itu sendiri. Bagaimana kalau Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri nanti, bolehkah mampu datang ke kawasan tersebut? Selain daripada itu, baru-baru ini kita juga mendengar bahawa Khairi Jamaluddin telah mengakui secara sendirinya mentuanya iaitu Tun Abdullah Badawi telah pun mengalami atau menghidap penyakit yang biasa orang kampung kata nyanyuk ataupun penyakit orang tua. Adakah Tun Mahathir akan mampu menjawat jawatan Perdana Menteri pada usia yang menjengah menghampiri 100 tahun? Adakah dia tidak akan mengalami penyakit nyanyuk tersebut? Kita pun tak tahu. Bila-bila saja boleh berlaku. Walau bagaimanapun, isu calon Perdana Menteri saya tidak bersedia, tapi orang suruh juga, kata Dr. Mahathir. Ini pengakuan yang paling mengejutkan seluruh Malaysia hari ini. Tun Mahathir Mohamad tidak bersedia untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi bagi mewakili gabungan politik baharunya, Gerakan Tanah Air GTA pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Pengerusi Parti Pejuang itu bagaimanapun mengakui ramai mahu beliau untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi sekiranya berjaya memenangi PRU 15. Namun masih belum membuat keputusan untuk sama ada menerima atau menolak jawatan tersebut. Saudara penonton sekalian, sebentar tadi juga Puan Zarkasi juga telah menemplak tentang keputusan ini dengan mengatakan bahawa siapa yang ramai mahu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri semula, katanya. Adakah Kadri Yassin, Siti Nurhaliza? Wah, itu pertanyaan Puan Zarkasi yang mengejutkan kita. Pengerusi Pejuang Dr. Mahathir Mohamad sukar untuk kembali menjadi Perdana Menteri selagi belum melangkah mayat UMNO
kata ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puad Zarkasi. Kenapa nak jadi Perdana Menteri lagi? Mahu tebus dosa? Walaupun Najib Razak berjaya dipenjarakan, Tun M sukar jadi Perdana Menteri semula selagi belum langkah mayat UMNO, kata Puad Zarkasi. Nak tanya wartawan veteran Kadir Jasin, apakah ini masalah sekretrik atau penasihatnya yang ada penyakit sekretrik, penyakit mental lah ini maksudnya. Semoga Tun M tidak diberi salah ubat kerana COVID-19, tulis Muhammad Puad dalam hantaran di Facebooknya. Muhammad Puad berkata demikian sebagai mengulas kenyataan ahli Parlimen Langkawi itu yang mengakui masih ramai pihak yang mahu dia mengemudi negara sekali lagi. Sebelum ini, terdahulu Mahathir dalam satu sidang media sempena Convention Puja Nita Malaysia hari ini berkata dia belum membuat sebarang keputusan untuk kembali menjadi Perdana Menteri, tetapi ramai yang kata mahu mencalonkan Perdana Menteri, mencalonkan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri sekali lagi. Saya tak tolak, saya tak terima, kata Tun Mahathir. Mengulas lanjut, Muhammad Puad mempersoalkan siapakah yang mahukan Mahathir kembali menerajui negara. Siapa mereka yang ramai itu? Katanya, Mukriz Mahathir ke, Kadir Jasin ke, atau Siti Nurhaliza? Soalnya sekali lagi. Para penonton sekalian yang dihormati sekalian, isu calon Perdana Menteri ini, Dr. Mahathir terdahulu juga mengatakan kita ada gerakan yang mencukupi 4 parti politik Melayu. Pertubuhan bukan kerajaan dan ahli akademik yang cintakan kepada tanah air, ingin mengubah politik dan mengembalikan Malaysia sebagai harimau Asia, kata Tun Mahathir lagi. Jika kita tidak akan bekerja, jadi kita tidak akan bekerja sama dengan parti terlibat dalam rasuah dan mendirikan kerajaan pintu belakang, katanya lagi. Mengulas perkembangan pendaftaran GTA, Dr. Mahathir memberitahu Jabatan Pendaftaran Pertumbuhan ROS akan memberi maklum balas status pendaftaran itu pada bulan depan. Namun beliau berharap pendaftaran gerakan itu diluluskan segera sebelum PRU 15. Jangan sehari sebelum bubar Parlimen, kita tiada masa untuk gerakan kerja sebelum PRU nanti, katanya lagi. Itulah dia saudara-saudara yang saya hormati. Isu calon Perdana Menteri, saya tidak bersedia tapi orang suruh juga, kata Dr. Mahathir. Mampukah dan bolehkah dan benarkah Tun Mahathir akan menjadi Perdana Menteri yang ke-10? Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.